I am very excited untuk share dengan adik-adik di luar sana apa yang korang kena tahu, apa yang korang kena bawa, apa benda lagi yang korang kena banyak-banyak lagi tahu pasal IPG ni sebelum korang masuk ke IPG gitu. So hari ni aku akan menjawab segala soalan-soalan korang. Hai guys, Assalamualaikum, ahlan wa sahlan wa marhaba bikum ila my YouTube channel. So today awak seronok pakai mic baru hari ni. Awak minta elok. So I am Masita Murhad. So for this yang baru dari channel aku ni, untuk pengetahuan korang, aku selalu buat video motor review and sharing, which is setiap sharing aku di setiap sharing aku akan review barang or makanan or something like aku rasa bermanfaat untuk share dengan korang and maybe berguna untuk korang. Ya, kalau korang nak tahu barang apa, keep on watching and jangan lupa tekan subscribe gitu. So if you guys perasan, I dah post 2 video yang berkaitan dengan IPG kan. Sebabnya I am very excited untuk share dengan adik-adik di luar sana apa yang korang kena tahu, apa yang korang kena bawa, apa benda lagi yang korang kena banyak-banyak lagi tahu pasal IPG ni sebelum korang masuk ke IPG gitu. So hari ni aku akan menjawab segala soalan-soalan korang yang korang dah tanya dekat komen, korang dah DM aku dekat IG, korang dah reply dekat Q&A. Video sebelum ni aku pernah post pasal IPG, so korang boleh tengok sekarang. So kalau korang nak aku share lagi banyak tentang IPG, korang boleh direct komen kat bawah. Korang kata nak, InsyaAllah aku akan buat. Tapi ikut pada musim lah, musim. Ikut pada keadaan. Kalau ada benda penting yang aku rasa aku nak share, aku akan share. Untuk adik-adik yang baru mohon IPG untuk fasa 2, good luck. Buat yang terbaik. Kalau korang betul nak masuk IPG, keep on do it, InsyaAllah. So disebabkan terlalu banyak soalan yang aku dapat, aku rasa aku akan buat 2 part. So ini adalah part yang pertama dan kita akan sambung untuk part yang kedua. So tengoklah keadaan. Sebab aku rasa banyak sangat soalan, berpuluh-puluh soalan yang korang tanya. So aku akan jawab dengan jelas, ringkas dan padat supaya korang dapat. So ambil buku nota, take note sekarang. So tak payah masa, jom kita start dengan soalan yang pertama. So dia tanya, what if awal-awal I guna notebook je dulu, boleh tak? Yes, boleh je nak guna notebook tu. Kalau yang tak tahu, notebook tu maksudnya notebook yang laptop yang kecil tu lah. Macam laptop aku ni. Yang ni kategori notebook juga, tapi notebook lah. Tapi dia level upgrade sikit lah. Orang yang kat luar sana hanya ada laptop yang notebook ke, laptop yang lama ke, tapi masih waras untuk korang guna, just guna sahaja dulu. Just in case kalau korang masih tak mampu nak beli. Nanti bila korang dah mampu, dah cukup duit nak beli yang baru, baru korang beli yang baru. Okay? Sebab masa mula-mula masuk nanti mungkin korang takkan dapat elang lagi. Tak apa, korang kumpul je duit dulu. Kalau saudara mara bagi duit, kumpul untuk beli laptop. Okay? Macam aku dulu sama juga. Aku dulu pakai laptop. Masa belum masuk tak beli laptop baru pun. Pakai laptop lama yang dah 3, 4, 5 tahun guna. Akak aku punya, yang kemudiannya bagi kat abang aku, dia kemudiannya bagi pada aku. Laptop generasi namanya. So guna je apa yang ada dulu. Jangan sedih-sedih. Nanti kumpul duit. InsyaAllah korang akan cukup duit, kumpul duit. Okay? Jangan risau. Okay, so kalau yang klik video ni dengan tujuan untuk tahu sama ada korang akan masuk IPG tak bulan 9 ni. So aku ada tanya sini aku yang dia macam ketua pelajar dekat IPG tu. Begitulah. So kita orang panggil dia YDP, yang dipertua. Possibility dia cakap mungkin korang yang student baru ni akan 70% ke 80% aku tak ingat dah. 80% mungkin korang akan mendaftar secara walk-in ke IPG. Maksudnya 80% tu ada. Mungkin korang akan masuk mendaftar. Sebab apa? Sebab first kita orang dah kemas barang, dah ambil barang semua dekat IPG, kita orang dah kosongkan. Mungkin korang akan masuk memenuhkan asrama. Sebab kita orang ni mungkin akan ada ramai yang akan duduk luar. So yeah. So possibility 80% tu mungkin korang akan masuk. Tapi untuk student lama macam kita orang ni, possibility untuk kita orang balik ke IPG bulan 8 ni, korang bulan 9 kan, kita orang kena masuk awal sikit lah bulan 8. Mungkin tak, sebab mungkin kita orang akan teruskan dengan online learning sampai tahun hadapan, sampai akhir tahun ni lah. So ya, korang dah boleh get ready, dah boleh siap-siap. Tapi sebab aku dah ada dengar ada student you yang dah balik you dah, yang student first year, mungkin korang akan masuk mendaftar. Okay, kita move to next question. Soalan kedua, dia tanya, akak saya nak tanya, kalau transport kalau semester 1 boleh tak bawa kereta sebab nak mudahkan urusan pergi balik. By the way, thanks Kak share info. Welcome. So untuk transport, dia ikut pada IPG. Macam IPG Perempuan Melayu, kita orang tahun kedua, maksudnya dah masuk
SEM 1 degree ke SEM 2, aku tak ingat. Aku rasa 1 degree kot baru boleh bawa kereta. Tak boleh bawa motor je. Pergi IPG boleh bawa kereta sahaja. Kalau nak bawa transport juga mungkin boleh bawa basikal. Bawa basikal boleh lah datang awal-awal. Masa awal masuk tu boleh lah nak bawa basikal. Nak bawa kereta tak boleh. Dia ikut pada IPG lah. Kalau macam IPG Bangi, SEM 5 baru boleh bawa. Kalau untuk U pula, dia senang cerita untuk transport ni ikut pada U. Kadang ada U yang dia tak ada space untuk parking, tak ada space. So dia peraturan dia tak boleh bawa kereta langsung. Dia ikut pada U lah. Kalau korang nak tahu, korang kena refer dengan orang yang kawan yang kalau ada senior ke kawan-kawan yang study dekat U ataupun IPG tu. Okay, settle. So next soalan ketiga ni dia suruh share pasal apps dekat laptop. So aku rasa apps kat laptop tu maksudnya untuk study lah. Untuk study, untuk buat assignment apa semua. Antara laptop yang korang kena, antara apps yang korang kena ada laptop adalah first adalah Microsoft Office Word. Okay, itu adalah penting. Untuk buat assignment semua, untuk buat assignment essay memang melalui Word sahaja. Kalau yang laptop yang jenis tak ada Word, aku sarankan untuk korang cakap dekat kedai tu tolong download Word sekali. Kalau Microsoft korang suruh dia download siap-siap, install siap-siap, supaya nanti tak menyusahkan kerja. Sebab basically memang guna Word lah. Sebab ada setengah laptop yang tak ada Word, dia ada WPS tu kan. So aku tak sarankan sangat. So masa beli laptop tu sure dah ada install Microsoft Word. Second, Microsoft PowerPoint, Microsoft Office Excel, which is Excel ni nanti korang akan guna masa untuk student IPG lah. Korang akan guna masa SEM PPI SMP SEM 2, masa persediaan tu kan. SEM 2 ada subjek statistik, korang kena guna Excel. Lepas tu mungkin dalam laptop korang tu mungkin kena ada software editing, tapi bukan software editing yang luar biasa. At least ada movie maker ke. Kadang semua laptop dah ada edit video punya tu kan, movie editor benda yang tu lah. Yang basic je, tak payah nak yang korang tak payah nak Sony Vegas ke Adobe Premiere, tak payah. Itu kalau korang dah memerlukan editing macam tu baru korang guna. Sebab kadang-kadang guna je. Tapi kalau korang macam basic, korang just nak basic je, make sure ada editing yang basic. Kalau tak ada kat laptop pun, kat phone pun dah okay. So aku rasa settle soalan ketiga. So kita masuk soalan yang keempat. Dia tanya, Assalamualaikum akak, baju kurung nak bawa berapa helai ya kalau IPG? Ni aku dah jawab dah. Aku cakap hari tu 10 helai. Bawa sikit je dulu sebab nanti banyak lagi barang yang kita nak bawa. Nanti kalau korang dah balik kampung, nanti korang bawa lah sikit-sikit balik IPG. Nanti sikit-sikit lama-lama aja diberukit gitu. Okay, next soalan kelima. Kalau IPG KPI tapi SCKC, peraturan dia sama ke semua? Kalau dia tanya peraturan semua sama je untuk student IPG. Tak kisah peraturan apa pun, I akan terangkan macam mana pemakaian untuk pelajar non-Muslim apa semua. Sebab ada soalan tu, jadi I akan terangkan. Kalau awak tanya peraturan, semua sama je. Dah termaktub di peraturan IPG, semua peraturan sama. So kalau awak nak tahu peraturan dia apa, boleh ada letak link dekat bawah. Korang boleh tekan je terus link tu untuk tengok, baca, hadam peraturan tu. Korang tahu tak, aku buat video ni baru aku buka buku peraturan IPG tu. Kalau aku tak buat video soal-soal ni, aku tak pernah rasa nak buka buku peraturan tu. Okay, next soalan. IPG boleh pakai baju biasa such as blouse dengan seluar tak? Ke kena pakai baju kurung all time? So kat sini dia ada dua question yang dia kebingungan sedikit. So pertama dia cakap boleh ke pakai blouse biasa untuk pergi kelas kan? Macam mana? IPG boleh pakai? Boleh pakai blouse ataupun seluar. Tapi tak boleh pakai untuk pergi kelas lah. Hanya boleh untuk pergi jalan-jalan kat mall, nak keluar, nak outing, semua boleh lah pakai. Lepas tu dia tanya kena pakai baju kurung all the time. Not all the time. Kadang-kadang kalau pergi kelas tak ada lah tiap-tiap hari kau pergi pakai baju kurung kan. Ada pakai t-shirt. Ikut pada kelas tersebut. Dia senang cerita, video yang last week aku cerita hanya untuk pergi kelas. So, sebab itulah aku cakap baju kurung sahaja wajib. Jadi jangan kebingungan je guys. Gitu. Okay, soalan dia, Assalamualaikum kak, kat IPG KPM line apa yang paling okey? So setakat ni aku jawab juga setakat ni tak ada lagi line yang aku dengar macam tak okey. Overall semua okey je. Maksudnya tak ada lagi lah orang merungut ke apa. Cuma aku share pengalaman aku guna Digi masa awal masuk hari tu. Mula-mula okey tau. Maksudnya kalau aku nak guna sambil aku call, aku nak search internet still boleh. So I dapat rasa lah betapa kelajuannya, selaju-lajunya internet aku waktu tu. Tapi suddenly bila aku dah tukar bilik tu maksudnya aku dah tukar blok sekali lah. Tukar bilik dan tukar blok yang sebelah. Aku dah dapat rasakan internet aku yang di sini semakin kurang laju dia. Which is kalau aku nak search internet, aku nak search internet tak boleh. Maksudnya memang dah tak boleh nak search lah. Maksudnya line dia slow. Aku nak share pengalaman aku je. Tapi overall semua okey je, line laju. Dia tak ada line sesiput-siputnya gitu.
So aku pun dah bertukar kepada TuneTalk bukan sebab Digi slow, cuma Digi ni tak sesuai dengan penggunaan daily aku, which is dia punya data murah tapi cepat habis. So aku guna TuneTalk sekarang, which is sebulan aku habis dalam RM48. Itu RM50 lah kan, 48 tu. So kalau siapa minat dengan TuneTalk, korang boleh klik dekat bawah ni, aku ada letak nombor My Senior, dia jadi agent untuk TuneTalk. So sebab aku pun beli dengan dia, sebab bagi aku TuneTalk ni sesuai lah untuk penggunaan daily kita. So settle, kita masuk soalan yang ke-8. Dia cakap, akak tak faham yang baju batik tu macam mana So untuk baju batik, macam aku cakap hari tu, baju batik pakai setiap hari Khamis. Okay, aku bagi contoh lah. Aku bagi contoh baju lelaki dulu. Ni contoh baju lelaki. Baju lelaki. Ni. Okay. Itu contoh baju lelaki. So korang biasa nampak lah YB, cikgu-cikgu pakai setiap hari Khamis. Itu baju batik. Okay. Macam tu juga pelajar IPG kena pakai setiap hari Khamis. Untuk perempuan, contoh baju batik adalah ni, gitu. Untuk perempuan, baju batik korang adalah baju kurung yang corak batik. Tak kisahlah baju tu macam mana. Maksud aku, dia setiap baju kurung yang bercorak batik. Korang tanya, pergi je kedai cakap, aunty, saya nak baju kurung untuk buat baju batik. Nanti dia tunjuk. So settle aku rasa. Kalau tak faham lagi, kau DM je aku ya dek. Gitu. Kau marah saya nak cakap. Kalau tak faham boleh tanya. Nanti sesat pula jalan. Saya ingat pula tu dah aku tak apalah. Okay, next question, soalan ke-9. Akak, saya nak tanya, boleh tak pakai baju tradisional orang India macam Punjabi suit? Sebab baju kurung yang saya ada ni agak kurang. Dia ikut pada IPG. Ada setengah IPG benarkan. Macam IPG aku tak ada bangsa lain, so I don't know. Tapi berdasarkan apa yang I tanya kawan-kawan, tanya senior, apa semua, diorang cakap basically ikut pada IPG. Ada IPG yang benarkan, ada IPG yang suruh juga pakai baju kurung. Kalau awak IPG mana-mana, awak tanya senior yang IPG situ, ataupun boleh je tanya saya, nanti saya tanyakan. Kalau ada yang keliru boleh pakai baju apa, so korang boleh refer gambar ni. Aku dapat daripada buku peraturan IPG. So ni antara baju rasmi yang korang boleh pakai kat kelas, nak pergi kelas. So settle lah. Okay. Next soalan ke-10. Nak tanya, kalau bagi akak, bayaran untuk awal-awal beli baju semua tu yang berapa? Saja nak prepare awal-awal since surat tawaran belum keluar lagi. Surat tawaran dah keluarkan sekarang. Tu dia tanya tu, surat tawaran ni tak keluar lagi. Kalau awak tanya bajet untuk beli baju kurung, baju-baju, t-shirt ke untuk pakai dekat IPG lah. So overall, I rasa I share pengalaman I sendiri, which is I berguna je baju kurung yang ada dulu. I beli pun dalam 2 hingga 3 helai. So dalam 2 hingga 3 helai tu dalam 100-200. Lepas tu nak beli tudung sikit, tapi bajet dalam 200 sentuh lah untuk beli baju untuk pakai kat IPG dengan kasut lagi kan. So dalam 200 hingga 300 lah dalam cerita. Tapi untuk kalian tak tahu, untuk yuran IPG first masuk, first daftar, korang kena bayar 500. Iaitu 500 tu memang yuran 500 sekejap kebas. 500 tu memang yuran seumur hidup lah, which is yuran tu lah untuk insurans, baju, koperasi, apa semua tu 500 tu. Okay, so next soalan 11. Dia tanya aku, IPG mana? Akak IPG Perempuan Melayu dek. Soalan ke-12. Kalau waktu PJ boleh pakai tudung bawal? Jawapan dia, boleh. Kau nak pakai tudung apa, pakailah. Yang penting kau selesa nak PJ. Okay, settle. Okay, soalan yang ke-13. Akak lupa nak tanya, extension ada limit ke? I mean ada had ke plug tu? Okay, untuk extension, ada setengah IPG tak benarkan tau bawa extension. IPG Perempuan Melayu ni, aku tak tahulah dia boleh bawa ke tak sebenarnya. Tapi aku bawa je. Kalau korang tanya extension ni boleh bawa ke, ada limit ke, aku tak tahulah. Cuma berdasarkan pengalaman aku, IPG aku ada 2 plug. Dua soket. Orang panggil apa tu? Soket. 2 lah untuk guna. Satu dekat tepi meja study tu, satu lagi dekat bawah meja. So kalau korang tanya pasal extension ni, aku tak nak jawab sebab aku sendiri tak tahu IPG benar ke tak bawa. Tapi aku bawa je. So kalau korang nak bawa tu, pandai-pandailah diri anda membawa barang-barang yang tidak dibenarkan. Gitu. Nasihat daripada sini yang baru 2 tahun belajar. Okey, soalan next ialah, Kak, bila kat IPG nanti boleh deko tak macam tanpa wallpaper ke? And one more question about socks, color apa je dibenarkan? Terima kasih, Kak. Bilik boleh deko, tapi kalau nak tanpa wallpaper tu korang kena fikir dulu. Sebabnya korang setiap sem, kalau macam memang aku rasa setiap IPG lah, setiap sem akan bertukar-tukar bilik. So, bila nak tukar bilik, kalau korang tampal wallpaper, adakah korang kena fikir diri sendiri lah. Adakah anda yakin dan rajin untuk cabut pula, lepas tu next time tampal pula kat bilik lain.
fikir sendirilah. Boleh je kalau anda rajin. Dan make sure kalau korang nak hias bilik tu, dia tak menjejaskan orang panggil apa, tak menjejaskan untuk orang lain pula duduk kat bilik tu. Maksudnya korang masuk bilik tu macam tu cantik, korang keluar pun korang keluar pun begitu. Korang keluar bilik tu pun macam tu juga cantik dia. So macam tu lah ceritanya. Nak dekor boleh, tak nak dekor pun boleh. Tapi dekor je lah. Dekor tapi jangan sampai benda yang menjejaskan sampai susah nak cabut ke apa ke semua tu. Okay? Okay, lepas tu dia tanya lagi pasal socks. Socks ni kalau korang pergi kelas, I lebih suka kalau lelaki better pakai sok hitam lah kan. Kalau untuk perempuan basically nak pakai hitam boleh. Stokin coklat yang perempuan tu yang coklat tu kan, boleh. Pakailah, asalkan pakai stokin lah. Okay, so aku rasa ni soalan yang terakhir untuk hari ni, iaitu tanya kalau tudung IPG Bangi dia masih labuh tak? Macam ada bidang spesifik. Untuk yang tak tahu, IPG Bangi ni nama dia IPG Pendidikan Islam kan. So ramai tertanya peraturan dia macam mana. Basically IPG ni dia lebih Islamic style, which is sebenarnya peraturan perempuan kena pakai tudung bidang 60 sahaja. Tapi ada sahaja yang pakai. So aku nak nasihatkan, why not korang try je pakai tudung bidang 60. Sebab aku pun pakai tudung 60 tapi aku buat style macam ni. Dia still labuh dekat bahagian depan dan belakang dan nampak cantik. So So yang cerita bidang untuk IPG Bangi ni dia spesifik untuk bidang 60. Okay, so aku rasa itu saja untuk soalan-soalan pada hari ni. Kita sambung pada episod yang kedua. So korang stay tune. Bye. Assalamualaikum. Thank you for this yang tengok video sampai habis. Nantikan video aku untuk next week pula, InsyaAllah. Bye.